agak sia-sia. Kalau kita belajar dulu, kita di sekolah dulu, kita manusia ini secara general kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenuhi dua tuntutan. Pertama sekali, tuntutan yang perlu kita tunai adalah tuntutan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok konsep ibadah ni sangat-sangat luas. Betul? Ini pensyarah. Saya selalu tidur yang belah dah. Konsep ibadah ni sangat-sangat luas. Konsep ibadah dalam Islam sangat-sangat luas. Janganlah kita sempitkan. Kalau tengok agama lain, agama Kristian, kalau kita tanya kepada orang Kristian, bila kamu beragama? Dia katakan tak? Bila kamu beragama, dia kata aku beragama pada hari Ahad dalam gereja. Di luar gereja, dia bukan lagi agama Kristian. Dia hanya amalan spiritual. Di luar agama Kristian, di luar gereja, ekonomi dia tak ambil ekonomi Kristian. Tak ada. Dia ambil sistem kebudayaan Kristian. Tak ada. Agama-agama lain dia menganut Islam hanya dalam keadaan luar lingkup yang amalan spiritual. Tetapi apabila sebut tentang Islam, ibadah, konsep ibadah dalam Islam ini sangat luas, seperti mana luasnya Islam. Sifat ibadah dalam Islam adalah syumuliah, seperti mana syumulnya Islam. Menyeluruh, seperti mana menyeluruhnya agama Islam. Ini pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia ini untuk menjadi khalifah. Dikatakan oleh Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, Ana hirasatud din wa siyasatud dunyawi. Tugas khalifah adalah untuk menjaga agama dan mentadbir muka bumi ini, mensiasahkan muka bumi ini, mengatur urusan hidup dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas khalifah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk dia amanah TBS, jawatan TBS amanah tak masuk lagi ni. Baru free. Kita tengok balik. Apabila sebut tentang manusia, sebagai orang Islam, kita tak boleh nak kata kita ni hidup untuk diri sendiri. Kita ni tak boleh kata kita ni hidup untuk diri sendiri. Tengok balik bagaimana surah Al-Asr menempelak pemikiran individualistik dan mengatakan bahawa kita tak perlu mencampuri urusan masyarakat. Surah Al-Asr menempelak golongan-golongan yang mengatakan bahawa kita tak perlu berdakwah. Kita tak perlu memimpin organisasi untuk berdakwah. Bagaimana wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Demi masa sesungguhnya manusia ini dalam kerugian, melainkan 4 golongan. Yang pertama, golongan beriman dan beramal soleh. Beriman dan amal soleh ini untuk diri sendiri, untuk keperluan kita diri sendiri. Tetapi ciri yang kedua, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kebenaran dan kesabaran. Elemen beriman dan amal soleh itu untuk keperluan diri sendiri, untuk makanan kita, untuk tuntutan pada diri kita perlu buat. Kita perlu beriman dan kita perlu beramal soleh. Yang kedua, tuntutan yang Allah Subhanahu Taala sebut menempelak golongan-golongan yang mengatakan individualistik. Kita tak perlu berdakwah, kita tak perlu mencampuri urusan masyarakat. Berpesan-pesan kepada kesabaran, berpesan-pesan kepada itu bermaksud kita harus mencampuri urusan masyarakat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang jawatan PS amanah, antara perkara yang bagi saya pada hari ini, orang Islam kita perlu melatih diri kita untuk jadi pemimpin. Hari ini bukan masa untuk kita kata aku perlu duduk bawah. Contoh lepas ni kita jadi doktor, kita harus memimpin hospital, jadi ketua pengarah hospital sebagainya. Hari ini kalau kita pergi ke RNR, kita berhenti Lebuh Raya, contoh kita nak pergi ke Genting Highland lah contoh, sampai ke mana, Temeloh, waktu solat tidak ada orang solat berjemaah dalam RNR. Kita lah orang yang perlu berada di hadapan, ajak masyarakat, jom solat sama-sama solat berjemaah. Hari ini sekiranya orang Islam tidak berada di kerusi pemerintahan, golongan-golongan liberal, golongan-golongan lain akan ambil pemerintahan. Sekiranya hari ini menjadi satu perkara yang perlu diimprove oleh mahasiswa, oleh masyarakat, supaya melatih diri kita untuk menjadi
pemimpin. Kerana orang Islam perlu memimpin. Kalau kita tak memimpin, orang-orang lain, orang yang tidak ada fitrah Islam akan memimpin. Lepas ni perkara penting lah kepada semua ibu-ibu, bapa-bapa ni. Ibu tak ada, bapa semua. Dia akan jadi ayah lepas ni. Syah, Abdul Maklubi kita. Dia akan jadi ayah lepas ni. Yang lebih tak lama dah. Dia akan jadi ayah lepas ni. Tarikh ada semua pasangan tak ada ayah. Pertama sekali, antara perkara penting apabila kita jadi ayah, kita perlu mendidik anak kita menjadi seorang pemimpin. Ini elemen yang sangat kurang dalam urusan pembentukan anak. Kita perlu melatih anak menjadi pemimpin. Kita perlu melatih anak menjadi seorang yang berani. Kita perlu melatih anak mampu berpidato. Kita melatih anak mampu mengurus kehidupan dengan baik. Itu antara elemen-elemen penting. Kadang-kadang ayah ni kadang-kadang terlalu mengongkong, apa buat ni tak boleh, buat ni tak boleh. Last sekali lahirlah anak yang sliman dia. Buka buku pun. Lahirlah anak yang tak pandai bergaul. Duduk dalam bilik. Main game mana gaul. Lahirlah anak-anak yang tak pandai bergaul dalam masyarakat. Ini antara perkara penting apabila kita jadi ayah lepas ni, didik anak kita menjadi seorang pemimpin. Sebut tentang jawatan, kesimpulan daripada perkongsian kita pada hari ini, orang Islam perlu berada di tampuk pemerintahan, berada di jawatan, kena naik berada jawatan, kena bersedia melekatkan diri untuk memerintah, dan kita memerintah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak memerintah, orang lain akan occupy dataran tu lah. Dataran occupy jawatan. So resolusi dia, semua yang ada pada hari ini, kita kena naik pada urusi pemerintahan dan kita kena memerintah. Kita kena memimpin masyarakat. Kita memimpin hospital, memimpin mana-mana government dan swasta dan sebagainya. Jazakallah, dan saya buka